Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Okey, so hari ni kita akan tengok yang kertas 1 macam mana soalan dia bagi. Okey, contoh kita tengok di sini kertas 1 tadi ni. Okey, ni ya. Ini bentuk kertas 1. 3 markah. Sebenarnya tak banyaklah penyelesaian yang kita kena buat. Okey, tengok dulu soalan. Saya tengok senang sikit. Tengok yang ni dulu. Ini mudah sikit. Okey. Untuk yang soalan ni, Rajah dia dah bagi dah kat kita. Maknanya kita tak perlu melukis graf dia. Okey. Baik. So di sini kalau kita tengok ini adalah Y besar. Ini adalah X besar. Okay, so dia ada kaitan dengan tajuk geometri koordinat. Ya. Baik, so langkah yang pertama dia dikenaki di sini kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X sahaja. Y dalam sebutan X maknanya Y kena duduk seorang-seorang lah. Okey. Baik. So kalau tengok penyelesaian ni. Langkah pertama. Ni langkah pertama. Kalau tengok soalan macam ni, sudah tentulah kita kena ada Y besar dulu. Yang sebelum ni dia bagi kat kita, yang kertas 2 tu dia bagi dekat kita persamaan lengkungan dia. Okey, tapi di sini dia terus kita dapat line. Jadi Y besar dia sama dengan MX tambah C. Okay, jangan fikir lagi apa dia yang diletak di sebelah Y besar dengan X besar. Okay, langkah pertama sekarang ni kita nak kena cari M kecerunan daripada 2 ni. Jangan fikir lagi Y ni apa dia, X ni apa dia. Kita tengok dulu Y besar sama dengan MX besar tambah C seperti mana yang kita buat sebelum ni. Okay, untuk mencari M ni sudah tentulah kita punya formula yang inilah kita keluarkan. Okay, kalau tengok dalam soalan ni kita bolehlah yang ni kita kata X1 Y1 sini X2 Y2. Okay, so kita ganti sajalah masuk Y2 dia apa? Fahami? Y2 dia apa? Enam. Okey, 6. Y1 dia? 9. Y1. 2. 2. Okey. Nur Syafiqah pula. X2 dia? X2 9. Okey, 9. X1 1 lah. Okey, so kalau kita kira di sini 6 tolak 2 4 lah. 9 tolak 1 8. Jadi kita dapat 1/2. Ini adalah M. Okey, M kita dah dapat. Baik. So, Y besar dengan X besar dah ada. Ada di mana? Salah satu ni. Kalau kita nak ambil sini sebagai XY, sebab ni adalah Y besar punya, sini X besar punya di bawah ni. Okey, jadi ini adalah X besar, ini adalah Y besar. Kalau nak ambil titik A, kalau nak ambil titik B, 9 ni X besar, 6 ni Y besar. Okey, jadi tujuan kita sekarang ni, kita nak kena cari C pula. Sebab M dah ada, X, Y pun dah ada, bolehlah cari C. Okey, boleh faham ya? Baik, jadi sekarang ni kita nak ambil titik A. Katakan cikgu nak ambil titik A. Jadi gantikan Y besar dia 2.
M dia dah dapat 1/2. X besar pun dah ada dah 1 tambah C. Okey, cuba sekarang cari C dulu. Bagi jadi C duduk seorang-seorang sat. 2 tolak 1/2. 32. Okey. 3/2. Okey. Jadi, bila dah ada yang ini, lengkaplah dah kita punya persamaan yang Y besar M X tambah C besar, X besar ni. Y besar sama dengan M, X besar tambah C dah lengkap. Sebab apa? M dia dah ada. Kan? C pun dah ada. 1/2 lah, 3/2 ni. Maknanya graf ni kalau kita sambung dia akan jumpa pada 3/2 lah. Ni macam baik. Belum lengkap lagi. Sebab apa? Dalam soalan ni okey, ada Y kecil dalam sebutan X kecil. Ungkapkan. Jadi dia kena jadi Y kecil sama dengan. Kita ada Y besar sama dengan. Barulah kita ambil apa yang dia bagi di sini. Y besar dia adalah punca kuasa 2 Y kecil. Yang inilah yang kita ubah. Okey, lepas tu 1/2 X besar kita adalah X kuasa 2. Ganti masuk. Okey, yang ni tak ubah. M dan C dia tetap. Tak boleh berubah dah lah. Okey. Kalaulah dalam soalan ni dia kata punca kuasa 2Y dalam sebutan X, kita berhenti kat sini. Kita berhenti kat sini lah. Okey, tetapi sebab dia kata Y dalam sebutan X, kita kena hilanglah punca kuasa 2 ni. Okey, ingat bagi nak hilang punca kuasa 2 kita perlu buat apa, Nurin? Kuasa 2. Kena kuasa 2 kan kedua-dua belah. Okey, barulah di sini akan jadi Y. Betul lah dah. Y dalam sebutan X, semua ni lah. Nak cantik tu kita kembangkan lah yang ni. Macam kita duk buat selalulah, kembangkan. Buat tempat lain. 1/2 X kuasa 2 tambah 3/2 buat 2 kali. Sebab kita faktor, kita kena kembangkan 2 faktor ni. Baru nampak cantik sikit lah. Sebenarnya itu dah jawapan dah ni. Tapi nak cantik lagi kita susun lah. Bagi jadi kembangkan. Okey, so ni sini apa dapat? 1/2 darab 1/2. 1/4 lah. Kan? 1/2 darab 1/2. X kuasa 2 darab X kuasa 2. Ini masuk dalam tajuk indeks. X kuasa 4. Ni X kuasa 2 darab X kuasa 2. Jadi setengah X kuasa 2 darab setengah X kuasa 2 dapat yang ni lah. Okey, kita dah darab ni. Okey, saya darab ni pula. 1/2 darab 3/2. 3/4. Dia ada X kuasa 2. X kuasa 2 lah. Okey, betul yang ni pula. 3/2 darab 1/2 X kuasa 2. Samalah dengan yang tak sama. Yang ni mesti sama sebab dia kuasa 2 kan. Jadi dia mesti samalah. Okey, lepas tu baru tambah 9/4. Okey, so yang ni saja yang boleh ditambah 2 ni. Sebab dia kuasa dia sama. Baik, barulah kita masuk kat sini. 1/2, 1/4. X kuasa 4. Yang ni tambah 2 ni. 3/4
tambah 3/4 dapat berapa? Nur Syafiqah. 3/4 tambah 3/4. 3/2. Jadi 6/4 kan? 6/4 jadi 3/2 X kuasa 2 lah. Sebab ni X kuasa 2. Lepas tu tambah yang belakang tadilah 9/4. Okey, inilah jawapan. Sebab dia kata Y dalam sebutan X itu adalah soalan dia. Y dalam sebutan X. Okey, next. Boleh nah? Boleh dah Salina? Dah. Dah. Baik, so kita tengok kertas. Okey. Bila dia ada lock. Ni nak cerita sikit. Bila dia ada lock, sebab kertas 2 pun boleh jadi lock juga. Tak ada masalah. Lock pun kita dah belajar dah. Sebab tu kita belajar lock dulu baru datang tajuk ni. Sebab dia ada kaitan. Baik. Sebelum nak jadikan lock tu, kalaulah kertas 2 kena tengok persamaan yang dia bagi. Kalau persamaan dia bagi ada darab atau bahagi, kita kena pisahkan dia secara log. Okey, itu kena ingat. Kita akan pisah dia secara log. Yang ni kita buat kemudian dulu. Ya, sekejap lagi kita tengok. Baik, kita tengok pada graf dulu. Kalau dia bagi graf log asal 10Y, ini adalah Y besar. Bubuh siap-siap. Y besar. Log 10X ni X besar. Bubuh siap-siap. Supaya kita tak tertinggal. Baik, juga kita ada 2 koordinat. Ini apa koordinat dia ni? 0.5 ni nilai apa ni? Untuk siapa? Pitasan Y. Pitasan Y siapa kalau dalam persamaan? Ni adalah C. Jelas dah. Tulis C. Okey, macam tu kita tengok. Dah tengok dalam soalan macam ni bubuh maklumat dia. So apa koordinat dekat sini? Jadi ini adalah 0,0.5. Ni koordinat kat sini. Okey. Okey, so salin yang ini dulu. Lepas tu kita tengok step dia sekejap lagi. Macam mana nak buat pula? Dalam soalan ni dia minta nilai M dan N, lepas tu log Y dalam sebutan log N. Okey, itu je. Okey. Okey, M dapat berapa? Okey, koordinat tadi sifar dengan 0.5. Jadi M dia dapat berapa kat sini kah? Y2 tolak Y1 dulu. Y2 siapa? Mana-mana tak kisah. 0.1. Okey. Tolak. Kat sini tadi. 0.5. Ya. Okey. Per. 0.2. Tolak 0. Okey. So kira dulu jawapan. M dia mesti negatif. Pasal apa? Nampak tak? Pasal dia condong sebelah kiri. Logik lah M dia tu adalah negatif. Negatif 2. Okey, so 0.1 tolak 0.5. Negatif 0.4. Kan? 0.5 tolak 1, tapi 0.5 ni dia lebih besar. Okay, per dengan 0.2. Okey. Jadi dapat, ni boleh tekan je lah kalkulator. Negatif 2. Kan? Okey, ni baru M. Ini baru M. Belum jawapan lagi. Baik. Jadi sekarang ni C pun dah ada. Nampak tak? C pun dah ada. Jadi kita masuk sajalah.
Y besar sama dengan M kita tadi tu adalah negatif 2. X besar tambah C. Okey, boleh faham yang tu? Baik, sekarang kita tak tahu lagi Y besar ni, kita hanya tahu log Y, lepas tu dia dengan log X kan? Okey, masuk tak apa, tak ada masalah. Masuk je. Dulu log asas 10 Y sama dengan C kita pun dah boleh masuk lah. Okey, C kita tadi 4.5. Dah boleh masuk. Okey, log Y negatif 2 log X. Log asas 10 X tambah 4.5. Okey, ini yang dia bagi daripada graf kita boleh dapat. Okey, daripada graf ni jadi kita dapat log asas 10Y sama dengan negatif 2 sebab kecerunan tadi. Log 10X diberi 4.5 juga terbentang pada graf. So kita dah jawab soalan B. Nampak tak? Kita dah jawab soalan B. Jadi negatif 2 log 10X ni sebab dia kata log 10Y dalam sebutan log 10X ni dah jawab dah lah. M dah ada, C dah ada, dia komplit lah. Okey, sekarang kita tengok macam mana nak cari M dan N daripada persamaan yang diberi. Okey, kita kena ambil balik persamaan yang dia bagi ni. Y kuasa 2 sama dengan M X kuasa N sebab M dan N ada di sini. Okey, jadi kita ambil dulu. Y kuasa 2 sama dengan M X kuasa N. Okey. Baik, jadi sekarang kita cuma nak bentukkan yang ini ni bagi jadi macam ni. Ni kegunaan hukum log yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, sebelum ni kita dah belajar dah. Macam mana kita nak jadikan log daripada sini. Tajuk log. So kena letak log asas 10 kiri dan kanan. Okey, yang ni kena letak log asas 10 kiri dan kanan dulu. Ni M darab X kuasa N. Okey, ingat balik hukum log yang kita dah belajar tadi sebelum ni. Ni 2 buat apa ni? Bawa ke depan. Bawa depan. Jadi 2 darab log asas 10 Y. Sebab yang ni yang kita nak. Nak bandingkan dengan ni. Tak lagi. Kalau darab, maka log dia kena tambahlah. Yang ni pun dah belajar dah. Okey. Itu langkah pertama yang kita tahu. Bila ada bentuk yang macam ni sahaja, mesti dipisahkan oleh log. Log mana? Log asas 10. Okey. Sebab dia bagi log asas 10, jadi kita kena ambil log asas 10 lah. Kalau dia bagi log asas lain, ikut lah. Log asas lain lah. Okey. Baik. So, yang ini juga kita boleh datang depan dia. Sebab ni. Nampak tak? Dia cuma ada log asas 10X. Jadi N juga kena datang depan. Yang ini kita salin balik dulu. Ni tajuk log ni. Okey. Disebabkan yang ini adalah X besar kita bandingkan. Jadi yang ini dulu kita ambil tak depan dia. Jadi N log asas 10X. Baru tambah yang ni.
Belum lagi, jangan lagi kata log asal 10M ni sama dengan sifar 0.5. Tak boleh lagi sebab dia ada 2 dekat depan. 2 ni kita kena buang dulu. Okey. Right. So buang 2 sekejap, maknanya kita bahagi 2 lah. Okay, sini bahagi 2. Sini pun bahagi 2. Sini pun bahagi 2. Barulah sini mati. Tinggallah log asal 10Y. Yang ni kita susun bagi nampak cantik. N/2. Log asal 10X tambah yang ni pun kita susun bagi nampak cantik je lah. 1/2 log asal 10M. Barulah Y besar sama dengan M X besar tambah C. Okey, boleh nampak tu? So keluarkan Y besar dia. Macam kita buat minggu lepas lah, bagi kertas 2. Dia serupa lah, yang ni konsep dia. Sama. Okey. X besar dia log asal 10X. Jadi pada graf tadi betul lah. Ini Y besar, ini X besar. M tu pula yang duduk di depan log X tu N/2. Lepas tu C tu semua sekali. Okay, C tu apa yang ada di belakang ni semua sekali lah. Okay. 4 benda tu kita kena keluarkan. Okay. Barulah kita bandingkan dengan yang kita dapat tadi ni. Okay, so di sini kalau kita keluarkan dia, Y besar sama dengan log 10Y juga. Sama. X besar kita adalah log 10X juga. Okay, sama dengan tadi. M kita berapa kat sini? M kita -2 lah. Sini M dia. C kita kat sini sifar 0.5. 0.5. Okey. So yang inilah kita bandingkan dengan yang kita dapat ni. Nampak tak? Yang kita dapat sini M adalah N/2. Tadi kita dapat -2. Jadi N/2 ni samalah dengan -2. Faham tak? Faham tu? M yang kita dapat tadi adalah -2. M yang kita modify daripada persamaan dia, kita dapat N/2. Oleh itu, N/2 kita samalah dengan -2. Okey, N boleh cari tak? Boleh lah kan. Darab lah 2. Ini yang dia nak. Okey. Tu ingat. Saya guna pesan baik-baik. Daripada graf kita dapat. Ini daripada graf kita dapat Y besar, X besar, M dan C. Daripada yang dia bagi persamaan lengkungan tu, kita tukar-tukar macam minggu lepas tu, bagi jadi 4 benda ni, lepas tu bandingkan sahaja. Okay, sama juga untuk mencari M ni kena jaga sikit sebab dia ada log. Okey, jadi C kita tadi adalah sifar 0.5 kan. Jadi 1/2 log 10M ni samalah dengan C yang kita dapat tadi daripada graf. Okey, ini pun daripada graf kita dapat -2. Okey, bos siap dululah atas ni. Pening pula. Okey, M -2, lepas tu M tu ganti dengan N/2 yang baru, -2 yang tadi. Okey,
Okey, tadi kita dapat C kita adalah C 5.5. Jadi C yang baru ni adalah yang ini. Okey, hilangkan 2 dulu. Hilangkan 2 dulu, kena darab dengan 2 lah dekat sini. Okey, C 5.5 darab 2 kita dapat 1. Okey, macam mana nak cari M? Kalau dalam kalkulator boleh tekan shift lock. Shift lock 1. Dapat apa? Tekan tak kalkulator shift lock 1. 10. Dapat 10. M 10 kuasa 1. Tukar kepada indeks. Okey, jadi M tu adalah 10. Okey, siaplah dua benda. Okey, daripada rajah ni, buat dulu. Y besar sama dengan M, X besar tambah C, jadi M cari, C dah terbentang. M je cari. Lagi bagi tahu cikgu. Buat dulu sendiri. Nurin, M dapat berapa? 2. 2. Lain sama ya. Bagus. C dia berapa? -5. -5. Okey, apa persamaan Y besar dia? 2x tolak 5. Okey. Jadi Y besar dia, Y besar sama dengan 2X besar tolak 5. Semua sama ke? Sama. Okey. Di bawah Y besar dia apa? Okey. Di bawah Y besar dia kena tulislah. Y tolak 2X. 2 tadi adalah kecerunan 2. X besar dia pada graf X kuasa 2. ganti X kuasa 2. Lepas tu tolak 5. Keluarkan 4 benda tu. Y besar, X besar, M dan C. Keluarkan yang tu dulu daripada graf. Okey, dah dapat dah? Yang tu simpan je. Y besar, X besar, M dan C. Jadi Y besar dia Y tolak 2X, X besar dia X kuasa 2, M dia 2, C dia -5. Tu simpan sekejap. Okey, untuk mendapat soalan dia kata cari nilai P dan Q. P dan Q berada di mana? Ada di sini. Ada di sini. Okey, so salin persamaan dia ni tukarlah supaya kita boleh dapat Y besar dia Y tolak 2X, X besar dia adalah X kuasa 2. Boleh keluar dah 4 benda tu. Susun dulu. Dia mesti Y tolak 2X duduk depan. Macam tu. Belah kiri tu Y tolak 2x sama dengan Y tolak 2X sama dengan PX kuasa 2. PX kuasa 2 tambah 2X kuasa 2. Mana ada lagi? Dah 2X sudah ada buang dah. Tinggal 5Q je lah. So Y tolak 2X. Okey, Y tolak 2X. X kuasa 2. Okey, X kuasa 2. Nampak tak? Jadi yang ni lah keluarkan. Y ni adalah Y sama dengan M X tambah C. Kan? Okey, so Y besar dia apa? Y tolak 2X. Betul lah. Nak kena bagi dapat macam tu. X besar dia X kuasa 2. Ni. Okey, M dia apa? Kat sini. P. P. C dia 5Q. 5Q. Okey. Baik, bandinglah dengan yang tadi. Yang kita dapat tadi tu. Yang kita dapat tadi daripada graf M dia berapa? Dari graf. Tadi M dia berapa? Nak banding.
Dari graf M sama dengan apa tadi? 2. 2. M sekarang P. P yang sama dengan 2. Siaplah. Faham? Kan? Tapi belum dapat Q lagi, baru dapat P. Sebab dia nak P dan nilai Q. Nilai P dan nilai Q. Okey. Tengok pula C tadi. Okey, C yang kita dapat daripada graf apa dah? Ni. Kan? Okey, C yang baru. Negatif 5. Okey. Baik. So Q apa? Bahagilah dengan 5 kan? Dapatlah negatif 1. Siap. Macam tu je. Kita bandingkan yang daripada graf dengan yang diberi dalam persamaan. Mesti modify dia supaya Y besar dengan X besar dia tu tally dua-dua. Sama ada dalam graf ataupun dengan yang diberi. Okey, boleh nah? Macam ni kertas 1 ni dia tak susah sangat. Dia bandingkan saja dengan graf. Biasanya dia akan bagi graf lah. Lepas tu baru kita bandingkan dengan yang persamaan yang diberi tu, tukar kepada Y sama dengan MX tambah C. Dia kena tally. Y tolak 2X dipaksi Y. X besar, X kuasa 2 tu dipaksi X. Betul lah. Dia kena bagi yang boleh dapat. Kalau dia bagi X kuasa 3 kat sini, memang tak boleh lah. Memang tak boleh buat lah. Kena buang lah pula apa jadi X kuasa 2. Banyaklah cerita sikit. Okey, tengok sekejap. Yang ini. Okey, salin dulu 2 rajah ni Sat. Okey, mari kita tengok sekejap soalan ni. Soalan ni dia ada unknown dia K. Okey. Dia ada K. Dia ada P, dia ada Q. 3 unknown. K ada, P ada, Q ada. Okey, sekarang dia minta ungkapkan P dalam sebutan Q. P sama dengan. Kena faham macam tu. Kalau soalan dia macam ni, dia kena P sama dengan apa-apa Q. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Express P in term of Q. P duduk sorang-sorang. Okey, kita tengok sekejap. Pem boleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y per X sama dengan PX kuasa 2 tolak QX dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Okay, P tak tahu, Q pun tak tahu. Rajah 3.1 dan rajah 3.2 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot hubungan dari persamaan itu. Maknanya daripada sini boleh dapat yang ni, boleh dapat yang ni. Itu maksud soalan dia. Okey, so di sini Y besar dia tak bagi tahu apa. Tapi X besar dia adalah X. Yang ni pula Y besar dia bagi. X besar pula dia tak bagi. Ni ada benda dalam ni yang tak tahu. Yang ni tak apa sebab X kecil lah. Beza nampak tak? Ini pun sama. Beza. Ini Y besar dia. Ini X besar dia. Ini Y besar dia, ini X besar dia. Kebetulan X besar dia sama dengan X dekat sini. Okey. So, apa perlu kita buat? Di sinilah kita nak buat yang ni dulu. Ni. Ya, yang ni dulu kita nak buat. Bagi jadi ada X sahaja di sini. Okey, apa perlu buat kepada fungsi ini? Supaya di sini jadi X saja. X besar dia. Apa perlu kita buat? Buang X tu. Yalah. Buang X kat mana? Yang X kuasa 2. Yang nak buang ni kena buang kat sini. Lepas tu kena buat apa? Kalau nak bagi jadi X kat sini. Bahagi. Kena bahagi X lah. Yang ni bahagi X. Yang ni bahagi X.
yang ni bahagi X. Okey, try dulu dapat apa? Y per X dapat apa? Y per X kuasa 2. Ni. Y per X darab 1 per X. Dia kena jadi Y per X kuasa 2. Okey. Sebab kita nak bagi jadi X saja dekat sini, maka yang ni kena bahagi X, yang ni pun kena bahagi X, yang ni pun kena bahagi X. Jadi kalau yang ni bahagi dengan X, yang ni kita dapat. Okey, so jadi macam mana persamaan itu? Kalau kita jadikan dia Y besar dia, dia sebelum tu tukar dulu. Sini akan jadi Y per X kuasa 2 sama dengan yang ni akan jadi P X lah. Sebab X kuasa 2 tu dah mati. Tolak. Okay, yang ni pula bahagi dengan X, hilanglah X tu. Okay. Jadi nampaklah X besar dia tu adalah X. Y besar dia adalah Y per X kuasa 2 sebenarnya kat sini. Dia tak bagi tahu. Okay, so yang ni jadikan dia Y per X kuasa 2. Right, so keluarlah macam tadi. Y tu Y per X kuasa 2. M dia M lah. X besar dulu. X. M dia apa? PP. P. Okey. C dia? C? Negatif Q. Jangan kata Q saja. Okey. Boleh faham? Okey, so yang ini yang dia bagi. Ni. Y besar ni tak ada tapi kita dapatlah. X besar dia okey, X dia bagi dah. M dia adalah P daripada persamaan yang dia bagi tadi tu. Okey, C dia negatif Q. Okey, jadi tengok balik kepada persamaan ni apa? Graf yang dia bagi ni M tak boleh cari. M tak boleh cari sebab tak ada satu titik. M tak boleh cari. Okey, C ada tak? C dia adalah negatif 6K. Okey. Tapi C kita adalah negatif Q. Okay, C kita adalah negatif Q. So negatif Q lah sama dengan 6K. Negatif 6K tadi ni. Negatif Q sebab C di sini negatif 6K, jadi negatif boleh mati. Jadi Q sama dengan 6K. Tak boleh buat apa-apa lagi. Simpan saja dulu sekejap. K tak boleh cari, Q pun tak boleh cari sebab ada dua unknown kat sini. Buat cara yang sama pula untuk graf yang kedua ni. Graf yang kedua ni kena tengok balik fungsi yang dia bagi asal tadi. Macam mana nak bagi dapat di sini Y per X kuasa 3. Apa perlu buat? Darab ke, bahagi ke, nak bagi dapat X kuasa 3. X besar dia tak tahu, tak apa. Sekejap lagi kita boleh dapat daripada sini. Okey, nak buat apa supaya dapat X, Y per X kuasa 3? Dia lain ya, tadi lain. Tadi dia bagi X. So daripada sini kita boleh bahagi X. Okey, tapi sini pula dia bagi Y per X kuasa 3. Maka sini kena buat apa supaya dapat yang ni? Ni dia kena sama. Tadi yang ni yang sama kan? Ni sekarang yang ni pula yang sama. Nampak? Dalam satu fungsi ni dia boleh dapat graf yang berbeza-beza. Okey, apa sebenarnya dekat sini nak buat? Y per X.
Betul tak? Ni buat apa ni? Sebenarnya bahagi X kuasa 2. Okey. Ni sebenarnya kita bahagi dengan X kuasa 2. Tu yang kita dapat kuasa 3 tu. Darab 1/X kuasa 2 tu samalah dengan 1/X kuasa 2 ni samalah maksudnya dengan bahagi X kuasa 2. So, yang ini bahagi X kuasa 2, yang ni pun kena bahagi X kuasa 2, yang ni pun kena bahagi dengan X kuasa 2. So, dapat apa? Yang ni dah memanglah X kuasa 3 dah. Sebab kita bahagi X kuasa 2 tadi. Yang ni akan dapat apa? P lah sebab kita bahagi X kuasa 2. Sini kalau bahagi X kuasa 2 dapat apa? Kan? Maksudnya QX bahagi X kuasa 2. So mati 1. Okey. Tak nampak lagi. Masih belum lagi Y besar sama dengan MX besar tambah C. Asingkan yang ni dulu. Yang ni okey. Sama dah dengan yang dia bagi. Yang ini negatif Q dulu. Lepas tu baru 1/X. Ni yang macam minggu lepas. Baru tambah P. Macam tu. Okey, boleh. Jadi Y besar kita Y/X kuasa 3. X besar dia sebenarnya 1/X kat sini. Okey, 1/X ni kat sini. Jadi kita keluarkan Y besar dia Y/X kuasa 3. X besar dia adalah 1/X. Dia tak tanya, tak apalah, kita bagi saja di situ. Jadi M kita adalah negatif Q. C kita adalah Q. Okey. Dah faham tu? Jadi susun dia tu ikut soalan. Soalan dia kata Y/X kuasa 3. Maka di sini kena bahagi X kuasa 2. Baru kita dapat X kuasa 3 kat bawah ni. Contoh tadi. Yang cikgu dah bagi. Baru dia dapat seperti mana yang dia bagi. Tu kena faham baik-baik lah. Lepas tu baru kita susun dia menjadi Y besar sama dengan MX besar tambah C. Jadi kita dapat yang tu. Baik. Dalam ni juga tak boleh cari M sebab tak cukup maklumat. Tapi C juga dia bagi dah. Okey, C dia bagi P. C kita di sini nampak dah. Okey. Baru masuk balik. Okay. Dari graf bolehlah sikit ya. Dari graf C K tambah 3 dari graf. Tapi tadi kita dapat C kita adalah P. Jadi P sama dengan K tambah 3 lah. Juga tak boleh cari P, tak boleh cari K. Tapi kita ada yang tadi. Okay, ni ya. Q kita tadi sama dengan 6K. Okay, sekarang P sama dengan K tambah 3. Soalan dia kata, ungkapkan P dalam sebutan Q. Maknanya K tak ada lah. Okay, so kena fikir di sini. Yang tadi ni K tak mau. Jadi K kena bagi jadi duduk sorang-sorang. Buang 6 ni. Ya. Jadi Q/6 sama dengan K. Okay, so buat persamaan serentak lah. Yang ini dengan yang baru. Okay. Jadi K sekarang ni Q/6. Kita buat persamaan serentak.
di sini. Tu panjang sikit lah yang ni. Jadi ganti K sama dengan Q per 6. Okey, dalam persamaan ni jadi P akan sama dengan Q per 6 tambah 3. Dia kata P dalam sebutan Q, okey, boleh berhenti kat sini ya. Panjang sikit lah. Okey, boleh sekarang. Okey, kita tengok soalan ni jap. Ni yang senang tadilah. Okey, so daripada graf ni cuba dapatkan Y besar, M, X besar, C. Try dulu. Kalau boleh buat yang ni maknanya faham lah dah. Sekejap lagi baru kita tengok yang dia bagi. Buat daripada graf dulu. So kita punya Y besar, M, X besar tambah C. Jangan ambil lagi Y per X dengan X square root X ni. Jangan lagi. Cari M dulu. M kita dapat 10 tolak 4. 6 per dengan 2 tolak 3 negatif 6 tolak 2 tolak 5 negatif 3. Jadi negatif 2. Okey, nak cari C, masuk balik Y dia, pilih titik mana yang nak. Okey, katalah kita ambil titik 210 ni, maknanya Y besar dia adalah 10, M dia negatif 2, X besar dia adalah 2. Tambah C. Okey, so tinggal C seorang-seorang dapat apa? Sini. 10 tambah 4. 14. Logik lah. Sini tadi pun 10 je dia boleh naik lagi sampai atas. Dia jumpa 14. Lebih daripada 10. So logik lah. Okey. Jadi persamaan kita dah jadi Y besar sama dengan negatif 2. X besar tambah 14. Okey. Itu yang pertama yang kita kena tahu. Ini adalah persamaan yang kita boleh dapat daripada graf. So Y besar dia kita dah tahu dah, Y per X daripada graf. X besar dia adalah sed X. Juga dapat dah daripada graf. Tadi dah kita kira M dapat negatif 2, C kita adalah 14. Okey. Yang ni simpan sekejap. Daripada graf kita boleh dapat 4 benda ni. Okey. Lepas tu baru tengok fungsi yang dia bagi pula adalah Y sama dengan PX tambah QX kuasa 3/2. Okey. Kita kena bandingkan dengan tadi pula. Y besar kita mesti Y per X. So kena buat apa kat sini? Mesti kena bahagi X, bahagi X, bahagi X. Kena bagi sama. Okey? Barulah di sini Y per X. Ringkaskan mana yang boleh. Ni mati. Tinggal P saja. Okey, indeks. X kuasa 3/2 bahagi X kuasa 1. Kalau bahagi, indeks dia buat apa? Nurin? Tolak. 3/2 tolak 1 dapat berapa? Dapat berapa ni? 1/2. X kuasa 1/2 ni sed X. Okey. Ni kita dah belajar indeks itu. Jadi X kuasa 1/2, X kuasa setengah ni adalah sed X. Puja kuasa 2X. Jadi nampak tak ni? Barulah kita susun balik
menjadi Y besar M X besar tambah C. Y besar dia sama, X besar dia sama C. Jadi M dia adalah Q, C dia adalah P. Nampak tak? Macam tu kita buat. Kita nak bandingkan dua daripada graf dengan daripada yang diberi. Okey, so tadi M sama dengan 2. Q pula, M di sini pula sama dengan Q. Jadi Q tu 2 lah. Okey, tadi M sama dengan 2. Tapi M sekarang adalah Q. Jadi Q tu yang 2. Siap lah sebab yang ni yang dia nak. M, Q, P dan Q dapat Q, tak apa. Okey, C tadi 14. C sekarang adalah P. Jadi P tu 14 lah. Siap. Itu saja setakat ini. Terima kasih.